dia lambat recording ni ya? Alhamdulillah. Okey, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan Fakrul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa inshur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Okey, so kita mulakan. Okey, nah kita masuk tajuk baru, bab 8, Biodiversity. Okey, siapa yang dah tengok video tu terima kasih. Yang tak tengok tak apa, nanti lepas ni awak boleh tengok lagi sekali. Now, hari ni saya cuba, tapi tajuk ni sangatlah besar. Saya cuba slow-slow. Kalau awak tak faham, awak boleh terus tanya. So, subtopik yang pertama, kita nak bercerita mengenai pengkelasan dan penamaan. Okay, kalaulah awak tengok buku teks awak, buku teks adalah pada muka surat 144. Tengok buku teks, muka surat 144. So, hari ni kita nak bincang mengenai apa? Kita nak bincang mengenai sistem penggelasan dan penamaan organisme. Nak bayangkan macam ni. Kalaulah kimia, dia sangat bangga dengan jadual berkala. Korang ada belajar jadual berkala kan? Belajar tak jadual berkala? Ada. Belajar kan? Okay, kalau kumpulan 1 sifat dia lebih kurang sama. Awak ingat lagi tak kumpulan 1? Itu apa? Kumpulan 1 adalah logam, is it? Logam alkali ke logam bumi Yang saya tahu tu adalah logam. Kalau kumpulan 18 dia adalah gas. Betul tak? So maksudnya kalau dia dalam kumpulan yang sama, dia nak ada ciri yang lebih kurang sama. Betul kan? So dalam tajuk katakanlah dalam bio ni pun kita ada kita punya sistem sendiri. So sistem ni kita panggil dia adalah sebagai, kita ada 3 jenis sistem tau yang kita akan belajar. Satu adalah kita akan belajar mengenai ini. Okay, hierarki taksonomi, kekunci dikotomi dan juga tata nama binomial. So untuk hari ni kita nak belajar mengenai apa? Kita nak belajar mengenai macam ni. Kita nak belajar kenapa kita kena kelaskan organisma tu. Maksudnya kenapa kita kena kelaskan organisma, kita kena cam organisma dan juga penamaan. So, tajuk ni kita nak cerita kepentingan pengelasan organisma. So, tajuk ni adalah biodiversity. Korang pernah dengar tak perkataan biodiversity? Apakah yang dimaksudkan sebagai biodiversity? Apakah yang korang faham pasal biodiversity? Kepelbagaian jenis hidupan. Yes! Farah dah tengok video saya lah ni kot. Okay, kepelbagaian hidupan. So, bila kita cakap pasal bio stand for living thing, benda hidup. Asalkan sahaja awak nampak perkataan bio merujuk kepada benda hidup. Ni adalah hidupan. Kalau diversity ni stand for bahasa Inggeris tau. So, ini adalah kepelbagaian. So kita ada banyak sangat benda hidup yang ada dekat bumi ni kan. So basically kita kena ada satu sistem untuk kelaskan dia orang. Kenapa kita manusia kita masuk dalam alam animalia? Kenapa katakanlah kalau macam bakteria kita masukkan dia dalam eubacteria? Kenapa kita kalau masukkan macam yeast kita masukkan dia dalam alam fungi? So basically kita belajar pasal benda tu semua. So hari ni kita nak belajar adalah mengenai taksonomi pengkelasan. Taksonomi pengkelasan ni dia ada daripada paling besar, ni paling umum tau. Dia akan pergi ke paling khusus. So kita nak belajar pasal benda tu. Katakanlah saya bagi awak satu lah. Manusia, nama saintifik manusia adalah Homo sapien. Okay. So senang kata, kalau kita dalam bahasa Melayu kita panggil manusia, kalau in English kita pakai nama dia adalah human. Kalau bahasa Arab saya tak tahu. So basically kalau kita kata Homo sapien, orang tu daripada negara mana sekalipun dia tahu Homo sapien tu merujuk kepada manusia. So hari ni kita nak belajar macam mana
macam mana kita kelaskan ni semua. Okay, right. Kalau tak faham, awak bagi tahu saya tahu. Dan tajuk ni adalah sangat besar. Okay, now Amalin. Oh, Amalin masuk. Jauh ni. So, kita nak cerita. Hari ni nak cerita ni je. 6 alam. So, kita 6 alam ni, kita ada Archaebacteria, kita ada Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia. Okay, saya bagi awak satu tips. Ni semua benda hidup. Benda hidup ni, diorang akan susun daripada ini adalah yang paling ringkas. Dia akan susun kepada yang paling kompleks. So, kita nak cerita dulu adalah mengenai alam Archaebacteria. Okey, senang kata macam ni tau. Archaebacteria dengan bakteria, ini adalah bakteria tetapi bakteria ni dipecahkan kepada alam yang berbeza. So, kita nak tengok kenapa bakteria ni kita pecahkan dia. Alright. So, kita pecahkan dia ni melalui sistem apa? Adalah satu sistem yang kita panggil dia sebagai taksonomi. Kalaulah awak tak belajar genetik lagi. Kalau genetik, bapa kepada genetik adalah kita panggil Gregory Mendel. Okey, kalau saya tanya soalan. Kalaulah jadual berkala, siapakah yang mencipta? Bapa jadual berkala siapa? Siapakah saintis yang mencipta jadual berkala? Siapa bapa jadual berkala? Korang tak pernah belajar dia punya sejarah jadual berkala? Tak pasti? Okey, tak pasti. Oh, saya lupa nak tengok chatting. Bukan ni ke? Siapa nama dia? Mendel ke? Bukan Mendel. Mendel tu bapa genetik. Lupa. Tak kenal. Terkenal lah orang tu. Adalah orang tu bapa jadual berkala. Nanti korang tanya Cikgu Rizana. Saya tahu tapi tiba-tiba hari ni saya lupa. Saya tahu mula dia start huruf M. Saya Google. Saya rasa orang Russia. Dia orang Rusia. Ada tu. Saya tahu. Yes. Fakrul. Terima kasih. Okey. Dia adalah Mendeleev. Kalau jadual berkala, yang cipta jadual berkala adalah Mendeleev. Kalaulah taksonomi, terima kasih. Kalau taksonomi, bapa kepada taksonomi ni, pengkelasan ni, yang susun ni semua, kita ada ni, yang handsome ni, nama dia adalah Carolus Linnaeus. So, Carolus Linnaeus ni adalah bapa taksonomi. Kalau jadual berkala, bapa dia, starting dia adalah, founder dia adalah Mendeleev. So, taksonomi, bapa taksonomi adalah Carolus Linnaeus. So, senang kata, tak adalah kita kata benda masuk periksa, tapi it's not all about exam kan. So, at least awak kenal lah lepas ni. Okay, now, so dalam bidang taksonomi ni, kita pecahkan bidang taksonomi ni kepada 3. Ia melibatkan 3. Pertama adalah pengkelasan, kedua adalah pengecaman, ketiga adalah penamaan. Okay, penamaan ni macam saya kata, macam ni kan, bunga raya. Kalau kita kata dekat orang Jepun bunga raya, dia tak tahu. Tapi kalau kita cakap dengan orang Jepun tu belajar biologi lah. Kita fikir dia belajar biologi. Kalau awak cakap hibiscus rosa sinensis, okay, dia tahu itu adalah bunga raya. So basically ini adalah penamaan saintifik yang kita gunakan untuk seluruh dunia. Okay. So hari ni kita nak belajar organisma benda hidup ni kita kelaskan kepada 6 alam. Okay, ini adalah sistem baru tau. Sebab masa saya belajar kat Matrix, kita orang pecah 5 alam. Sekarang zaman korang, dia orang dah pecah kepada 6 alam. Okay, so alam yang pertama, so saya ulang tau. Alam ni dia orang susun daripada yang paling ringkas kepada yang paling kompleks. Maksudnya start dengan organisma unicell. Hujungnya adalah organisma multisel. Okay, so kita mula dulu alam yang paling ringkas, yang paling atas tu, itu adalah Archaebacteria. Saya tak tahu saya sebut betul ke salah ni. Archaebacteria saya rasa, CHA punya chain. Yang ni saya tak sure. Archaebacteria. Lepas tu kita ada Eubacteria, kita ada Protista, kita ada Fungi, kita ada Plantae. Dan akhir sekali kita ada Animalia. Okay, so kita mula dengan Archaebacteria. Okay, so Archaebacteria ni
Okey. Dia adalah sejenis organisma prokariot. Okey, nampak tak kataan prokariot ni? Korang tahu tak prokariot ni apa? Tahu. Apa tu? Nukleus dengan membran organel dia tak terbungkus dalam membran. Ya Allah, baguslah Farah. Sweet ni Farah. Dia tengok saya punya video, terharu saya. Ya Allah, terharunya. Okay, now kita bayangkan ni biskut. Bayangkan ni organel. Anak saya letak biskut kat sini. Okay, ini dalam ni adalah nukleus. Okay, atau organel. Kebanyakan nukleus atau organel dia ada membran. So, organisma yang ada membran itu kita panggil dia sebagai prokariot. Tetapi, terpaksalah buka biskut ni kan. Sekejap biskut pun jadilah kan. Tapi katakanlah bayangkan ni nukleus. Nukleus tu tak ada membran, tak berbungkus. Okey, ini kita panggil dia sebagai prokariot. So bayangkan kalaulah nukleus atau organel itu tidak berbungkus. Dia tak ada membran yang berbungkus. Macam ni terdedah je macam ni. Jadi nukleus tapi nukleus dia tak ada bungkusan. Ini kita panggil dia sebagai prokariot. Prokariot saya nak bayangkan P, primitif. Primitif dulu-dulu. Prokariot. Okey, kalaulah membran atau organel dia berbungkus. Dia ada dalam bungkus. Ini adalah eukariot. So boleh faham tak? Kalau organel atau nukleus dia tidak dibungkus oleh membran, togel je macam ni. Okay, dia ada nukleus tapi nukleus dia togel je macam ni. Ini kita panggil sebagai prokariot. Saya nak ingat prokariot ni, pro ni kan, P, perkataan P, dia macam primitif. Okay, kalau dia berbungkus, membran atau nukleus dia berbungkus, kita kenali dia sebagai apa? Kalau membran atau nukleus dia berbungkus, dikenali sebagai? Eukariot. Yeah, eukariot. So dah beza kat situ. Okay dah. Now, so sekarang kita tengok satu-satu tau. Okay, prokariot ni dah lepas. Eukariot awak dah lepas. Unicell korang tahu, uni stand for satu. Kalau multi stand for many cell, banyak sel. Heterotroph dengan autotroph ni pernah dengar tak? Heterotroph dengan autotroph pernah dengar tak? Hetero dengan auto. Kalau kita manusia, heterotroph ke autotroph? Hetero. Oh, yes, very good. Hetero. Awak ada nampak perkataan hetero? Hetero stand for kita tak dapat buat makanan sendiri. Maksudnya kalau saya lapar, badan saya tak boleh berfotosintesis. So saya kena ambil makanan and then kita makan. So kita adalah heterotroph. Tapi kalau organisma tu dia boleh buat makanan dia sendiri, kita panggil dia sebagai autotroph. So awak teka. Apakah jenis organisma yang apakah sejenis organisma autotroph? Beri contoh organisma autotroph yang boleh menghasilkan makanan sendiri. Woi. Tumbuhan lah, bukan? Tahu. Tumbuhan lah. So autotroph tumbuhan adalah fotosintesis. So dia boleh menghasilkan makanan sendiri. Okay, so kita teruskan. Now, Archibacteria ni nama je tau. Cerita dia macam ni. Nama je lah Archibacteria ni adalah paling ringkas. Tapi cerita dia adalah yang paling detail. Okay, Archibacteria, cerita dia disebabkan, saya nak cerita logik dia macam ni. Disebabkanlah Archibacteria ni adalah unicell. Bayangkan ini sel, biskut. Korang dah makan belum? Kan tengok benda ni pun dah terus lapar. Korang nampak biskut ni kan? Saya nak cerita, katakanlah organisma tu jenis unicell, dia menjalani proses hidup, dia bergantung pada sel tau. So basically, sel dia mesti kompleks. Kenapa sel dia kompleks? Sebab dia nak berrespirasi, dia nak membiak, dia nak mengalami pertumbuhan, just depends on one cell, bergantung kepada sel. Tapi kalau kita manusia,
kita nak menjalani proses respirasi ataupun kita nak ambil oksigen, kita menggunakan sistem respirasi. Kalau kita nak membiak, kita menggunakan sistem pembiakan. Kalau kita nak bergerak, kita akan gunakan kaki dan tangan. Kaki lah. Okay. So basically kalaulah organisma tu adalah sejenis unisel, semua living thing dia, semua living process dia bergantung kepada sel itu. So sel dia adalah sangat kompleks. So kat sini dah start banyak info tau. So korang tahan Bismillah. Nah, saya nak suruh korang baca, tapi saya duk fikir kalau saya suruh baca muka surat 144 sampai 148. Macam mana saya nak tahu korang baca? Kan? So, kita discuss benda ni sama-sama lah. Okay, now, lagi sekali, dalam Archaebacteria dia adalah organisma prokaryote. Tadi kita kata sebab dia ada nukleus, tapi nukleusnya tidak dibungkus dengan membran. Nukleus dia terdedah. Lepas tu, ia adalah merupakan organisma unisel. Dan ia adalah bakteria paling primitif. Primitif ni paling basic. Okey, lepas tu dinding selnya tidak mempunyai peptidoglikan. Senang kata, kebanyakan bakteria dinding selnya diperbuat daripada peptidoglikan. Tetapi untuk bakteria jenis Archaebacteria ni, dia punya dinding sel adalah sangat simple. Okey. Peptidoglikan macam ni tau. Awak nampak peptido ni sebenarnya bahan daripada bahan daripada sebatian apa? Kalau awak nampak peptido je. Peptido ni sebenarnya daripada apa? Yes, very good Jimmy. Lama tak dengar suara. Protein. Okay, glikan ni dia macam glycogen. So ini adalah sejenis gula. Nah, so Archaebacteria dia adalah tadi kita kata bakteria primitif tau. Dia punya primitif ni kita nak cerita macam zaman orang duduk dalam gua, nama je primitif tapi dia suka duduk dekat kawasan yang ekstrim. Okay. Archaebacteria ni, tengok Archaebacteria ni bukan sebarang bakteria tau. Bakteria ni adalah bakteria paling ekstrim. Okay, maksudnya kalau biasa bakteria yang biasa sekarang, dia nak pH yang neutral, dia nak suhu yang lebih kurang macam kita, dia nak suhu tu senang kata dia tak nak terlampau panas atau tak nak terlampau sejuk. Tetapi untuk Archaebacteria ni, dia dipecahkan mengikut habitat. Satu adalah kawasan habitat ni satu adalah kawasan air masin. Contohnya Laut Mati. Kedua, pada suhu yang terlampau tinggi. Okey, so kita pecahkan habitat, ikut habitat. Satu adalah halofit. Satu lagi adalah thermophil. Thermophil. Dan satu lagi metanogen. So bakteria, Archaebacteria ni dipecahkan mengikut habitat. Okey, satu adalah halofit, metanogen dan satu lagi adalah thermophil. So kalaulah halofil, awak ingat macam kaktus, ini dia nak air masin. Kalau termo merujuk kepada apa termo? Termo merujuk kepada apa? Yes, suhu yang sangat tinggi. Kalau metanogen, dia menghasilkan hasil sampingan iaitu adalah gas metana. Metanogen, dia menghasilkan gas metana. Okay, so kesimpulan, alam yang pertama, Archaebacteria ni, dia adalah sejenis bakteria yang macam mana? Okay, soalan saya ubah soalan saya. Saya kata Archaebacteria ni adalah alam untuk bakteria yang primitif. Kenapa kita kata bakteria dalam alam Archaebacteria ni adalah primitif? Kenapa kita kata dia adalah organisma yang primitif? Kenapa saya kata dia sebagai primitif? Kenapa dia primitif? Kenapa dia primitif? Dia Paling berputus. Yes. Betul. Kenapa saya kata dia sebagai paling basic? Sebab dia boleh hidup dekat kawasan kurang oksigen yang paling ekstrim. Ataupun saya tambah satu lagi kerana dia tidak mempunyai dinding sel peptidoglikan. Alamak, kejap. Okey, bakteria primitif sebab ini.
dia tak ada dinding peptidoglikan. Beza dia macam ni tau. Beza dia antara Archaebacteria dan Eubacteria, bezanya adalah this one tau. Yang ini dinding selnya diperbuat daripada peptidoglikan. Bezanya tu je sikit. Dia tetap prokaryote. Dia tetap unisel. Bezanya ini kononnya acah bahagian alam yang ini bakteria real. Dia orang yang betul. Sebab dia punya dinding selnya diperbuat daripada peptidoglikan. Ataupun peptidoglikan ni nama lainnya adalah murin. Okay. Now, eubacteria ni kalaulah dalam buku teks awak pada muka surat 146. Bakteria ni sebenarnya kita pecahkan bakteria ini adalah mengikut bentuk. Kalau bentuk dia bulat-bulat begini, ini namanya adalah Streptococcus. Coccus ni belakang awak nampak je coccus. Coccus itu adalah bulat-bulat. Kalau dia macam sperma ni, ini adalah Vibrio. Kalau Lactobacillus bentuknya adalah seperti rod. Nanti kita belajar tu nanti. Jangan risau tau. Okay. Now, untuk bakteria ni kita pecahkan ikut bentuk. Ini kita pecah ikut bentuk. Now, satu specialnya untuk bakteria, saya ambil satu ciri bakteria yang sangat special. Okay. Kat sini kan, Citoeubacteria mempunyai ribosom dan plasmid. Okay. Plasmid ni adalah bahan genetik yang boleh menyebabkan kromosom bereplikasi. Dia boleh berganda. Okey, tajuk yang ni Puan Zila dah keluar. Okey, saya nervous sikit lah kalau ada orang pantau. Tajuk yang ni, okey, kalau lah awak perasan, dia ada banyak perkataan-perkataan baru. Perkataan is too much information. So tajuk yang ni walaupun awak dah masuk kelas saya rasa awak kena baca jugalah. It's too much information. Sebab masa saya dekat saya beritahu awak masa saya dekat matrik, saya satu sem tak belajar tajuk ni. Biodiversity ni, which is ambil masa saya 4 bulan. So awak kena belajar dengan saya 2 minggu. So saya cuba nak simplifikan dia. Maksud saya tahu tak, saya nak cari balance antara tak terlampau sikit, tak terlampau banyak. Nak cari balance tu yang susah untuk saya. So basically korang kena baca juga tau. Awak tak boleh bergantung pada saya. It's too much information, okay? Tapi kalau awak tak faham, awak beritahu saya, okay? Right. So, tadi kita dah masuk alam yang pertama adalah Archaebacteria. Alam yang kedua adalah Eubacteria. Now, kalau Eubacteria ni kita pecahkan mengikut bentuk dan biasanya bakteria ni dia asabiah tau. Dia mesti duduk berkumpulan. Dia tak boleh seorang-seorang. Dia tak boleh single. Dia mesti berkumpulan. Itu adalah bakteria. So, bakteria ni satu untuk Eubacteria. Dia tak boleh duduk seorang. Dia mesti berkoloni. Okay. Now, kemudian kita tengok Protista. Protista ni dia dah start kompleks tau. Protista ni dia dah start. Tadi yang ini kan, ini ada unisel sahaja kan. Yang ini pun unisel. Okay. Protista dia dah pecah, dia dah campur, dia ada unisel dan juga multisel. Dan dia dah mula kita kenali sebagai organisma eukaryote. Eukaryote merujuk kepada apa? Merujuk kepada nukleus dia ada membran. Nukleus atau organel ada membran. Okay. So sekarang kita tengok dekat sini tau. Untuk protista kita boleh pecahkan dia kepada dua. Satu adalah, kita boleh pecahkan kepada unisel dengan multisel. Kemudian kita boleh pecahkan kepada 3 kumpulan. Satu adalah kumpulan protozoa. Satu adalah alga. Satu lagi adalah kulapuk lendir. So protista ni boleh pecahkan kepada 3. Satu adalah protozoa. Satu adalah alga. Satu lagi adalah kulapuk lendir. Okay.
Nah, kalaulah awak tengok kat sini, okey, daripada gambar ni, okey, awak rasa antara Spirogyra dengan Chlamydomonas, yang mana satu boleh berfotosintesis? Saya rasa semua boleh berfotosintesis ni. Spy. Okey, soalan saya tukar. Saya nak ubah sikit suara soalan saya sebab saya nampak Chlamydomonas ni warna hijau. Tak? Ni hijau. Ini juga hijau. So yang ini, nutrisi dia, kita kenali dia sebagai heterotrof atau autotrof. Soalan saya. Sebab Chlamydomonas dengan Spirogyra, ini adalah alga. Ini juga adalah alga. Alga ni saya kata nutrisi dia adalah autotrof. Kenapa saya kata alga, kenapa Spirogyra dengan Chlamydomonas, saya kata dia adalah sejenis organisma autotrof. Daripada gambar ni, dia hijau-hijau. Kenapa saya kata dia adalah organisma autotrof? Fotosintesis. Yeah, sebab dia berfotosintesis, sebab dia warna hijau. Dia ada klorofil. Speaking of klorofil ni kan, yang saya perasan dekat dalam TikTok, saya tak tahu tapi saya tak berapa percaya. Saya rasa macam benda tu placebo. Orang minum air klorofil dan dia punya kulit dia lawa. Actually untuk saya, tapi saya tak tahulah. Untuk saya, chlorophyll actually is just pigment. Saya rasa kulit dia lawa. Saya rasa kenapa kulit dia lawa sebab korang minum air. Faham tak maksud saya? Sebenarnya, kalau korang minum air kosong, tak ada chlorophyll, selalu minum air, actually kulit korang pun lawa. Sebabnya korang punya kulit, dia ada moisture, dia ada kelembapan. Dan satu lagi, dia boleh buang toksik daripada badan. Tetapi bila awak letak dia warna hijau, awak ingat klorofil tu yang menyebabkan skin awak cantik. Tapi actually bukan. Yang menyebabkan kulit awak cantik air. So basically, kalaulah siapa-siapa yang beli air klorofil, katakan benda tu tak salah, cuma dia overclaim untuk saya. Overclaim. Katakanlah katakanlah sesiapa kakak awak beli air klorofil. Awak cuba compare dengan dia, awak minum isi padu air yang sama. Cuma dia minum air warna hijau, awak minum air kosong. Awak tengok lepas minggu, kulit awak sama ke beza? Saya rasa sebenarnya, saya susah nak explain dekat saya punya ex-student kan. Saya cakap tak apalah nak buat lah kan. Tapi untuk saya actually it's not because of the chlorophyll. It's the water. Air tu je. Cuma itulah overclaim, awak habiskan duit. Sebenarnya tak bahaya. Dia tak bahaya chlorophyll tu. Cuma awak membazir tu je. Tapi kalau korang nak buat, try lah. Buat lah. Nanti kalau tak, untuk saya kena ada testimoni gitulah. Seorang minum air kosong, isi padu yang sama. Seorang lagi air chlorophyll. Kita tengok mana satu yang kulit tu cantik. Saya rasa dulu sama cantik. Untuk saya lah. Try. Okay. Minum air kundur lah. Try lah Adam. Okay now. So itu protista. Okay now. So kita pergi ke fungi. Okay. Apa beza fungi dengan protista? Apa yang awak faham pasal fungi? Fungi ni apa? Cendawan. Yeah, fungi adalah bahasa kampung biasa kita cakap adalah cendawan. Cendawan ni ada dua jenis tau. Okey, satu adalah yang unicell, satu adalah multicell. Okey, saya nak tanya korang. Nama yang ni. Aduh, saya nak sebut ni susah ni. Saccharomyces cerevisiae ni sebenarnya nama biasanya dikenali sebagai apa? Yeast. Nama saya. Yes, pandainya korang. Ini adalah yeast. Ada dekat situ? Ya, patutlah. Ini adalah cendawan biasa. Alright. So, kita nak bayangkan kalau yeast ni, okay, yeast ni unicell ke multicell? Yeast, boleh nampak tak dengan mata kasar kita? Tak. Tak, so? Mati. Woi, yes. Unicell. Yes, unicell kan? Cendawan ni dah yang baru multi-cell. Sebab dia kata kat sini kan, fungi ni ada dua jenis. Satu adalah unicell, satu adalah multi-cell. So, ini adalah unicell. Yang ini adalah multi-cell. Okay, so fungi ni dia boleh hidup secara dua. Satu adalah saprofit, satu lagi adalah parasit. Saprofit ni adalah apa?
Dia makan makanan yang macam mana saprofit? Saprofit yang macam mana? Ain kesian, Ain tak dapat masuk. Kita dah belajar ke belum ni saprofit ni? Tiba-tiba saya rasa macam korang tak pernah belajar je ni. Saprofit. Macam dah tak pernah belajar. Tak pernah dengar pun. Saprofit tak pernah dengar Tak. Ke itu saiz teras Saprofit ni dia makan daripada yang kita belajar pasal Rafflesia tu bukan dengan awak ke? Tu tak ada say profit. Oh tu dia tak ada saprofit tu. Parasit adalah. Parasit je kita belajar. Kejap. Ni adalah dalam tajuk nutrisi. Tajuk nutrisi. Awak belajar parasit, epifit. Parasit, epifit dengan carnivore. Okey, faham. Okey, saprofit ni adalah pada saya bagi satu soalan. Kalau cendawan kukur, korang pernah tengok cendawan kukur tak? Korang tahu tak cendawan kukur ni? Ataupun cendawan ni selalu hidup dekat macam mana? Perasan tak dia hidup dekat kayu dah mati? Macam cendawan kukur ni, dia hidup dekat kayu dah mati. Korang pernah dengar cendawan kukur tak? Tak, siang korang ni Allah. Okay, now. So, cendawan kukur ni adalah dia, kalau saya tak silap tau ni dulu-dulu lah kan macam nenek saya ke, kita macam ada pokok getah yang lama. Lepas tu pokok getah yang lama tu dia ada tumbuh cendawan. So, nenek saya pergi kutip cendawan tu. So, itu tu adalah saprofit. So, maksudnya dia dapat nutrien daripada perumah yang dah mati. Tu adalah saprofit. So, saprofit adalah organisma yang hidup dengan menyerap nutrien daripada organisma yang dah mati. So, itu adalah saprofit. So, biasanya cendawan kita boleh jumpa dekat pokok-pokok tunggul-tunggul kayu yang dah mati. Tu saprofit. Okay, now. Dekat sini, bezanya kat sini, fungi ni dia ada dinding sel tetapi dinding selnya diperbuat daripada kiting. Kalau tumbuhan, dinding selnya diperbuat daripada selulosa. Belum sampai tumbuhan, salah. Okay, so kemudian dia ada jaringan berbenang yang disebut miselium. Okay, miselium ni, korang pernah tak tengok roti yang dah berkulat? Atau makanan yang dah basi? Pernah. Korang nampak tak dia macam ada bulu-bulu halus tu? Ya. So itu adalah sebenarnya berbenang haifa. Dan satu lagi saya tambah sikit tau. Tak semua cendawan korang boleh makan tau. Cendawan ni kadang-kadang dia boleh hasilkan spora. Spora tu boleh memabukkan atau beracun. Sebab tu ada certain nadah tu nama dia mushroom tau. Sebab ada certain nak cakap cendawan tu hasilkan spora. Dan ada spora dia tu beracun kalau awak terhidu. Ada spora tu menghayalkan. Maksudnya spora tu awak terhidu masuk dalam hidung, awak boleh kena high, jadi high. So sebab tu cendawan kalau korang pergi ke hutan, tak semua cendawan boleh makan. Bahaya sikit sebenarnya makan cendawan ni tau, bahaya. So untuk saya kalau cendawan tu dekat area rumah awak dah biasa, is okay. Kalau cendawan tu korang tak sure spesiesnya, jangan makan. Saya ulang tau, cendawan boleh beracun dan satu lagi cendawan tu boleh memabukkan. Okay, so awak makan dia punya spora tu akan buat awak jadi high sikit. Tapi saya tak pernah dengar lagi lah. Tapi saya tahu memang ada spesies cendawan yang begitu. So careful lah. Jangan pergi hutan, jangan nampak cendawan korang kutip, korang masak, jangan. Okay, now kita dah start paling kompleks tau. So yang kompleks ni, ini adalah eukaryote. Dia adalah sejenis tumbuhan. Semua tumbuhan adalah multisel. So tumbuhan dia berfotosintesis kerana mempunyai klorofil dan tumbuhan ni boleh membiak secara aseks ataupun seks. Macam mana kita nak membiakkan tumbuhan secara aseks? Macam mana tumbuhan tu nak membiak secara aseks? Macam mana tumbuhan nak membiak secara aseks? Macam mana? Macam mana? Ada ke tumbuhan tu boleh membiak secara aseks? Pernah tak kita nak biarkan tumbuhan tu tak payah pakai bunga biji benih? Ada tak tumbuhan yang boleh membiak tanpa biji benih? Ada tak mak awak tanam pokok tanpa biji benih dia dah boleh biarkan pokok tu? Ada tak? Ada tak? Rumput. Ada kot. Yes, very good. Terima kasih rumput. Okey, rumput. Satu lagi, ataupun awak tanam ubi kayu, kan kita pakai keratan batang kan? So senang kata kesimpulan, kalau kita tanam pokok tu tanpa biji benih, itu adalah pembiakan aseks.
Macam siapa? Adam cakap rumput. Yes, betul. Rumput adalah XX. Kalau kita tanam ubi kayu, pak main cocok je pun, itu adalah pembiakan XX. So, senang kata pembiakan XX adalah pembiakan vegetatif yang tidak melibatkan biji benih. So, contoh tumbuh-tumbuhan tanpa biji benih, kita ada paku pakis. Kalau tumbuhan yang ada pakai biji benih adalah semua tumbuhan berbunga. Okay, so ini adalah bougainvillea. So bougainvillea ni saya tak nak, saya tak berani lah. Nanti saya google, saya tak tahu bougainvillea ni rasa masuk tumbuhan berbunga lah kan. Ini bunga lah kan. So ini adalah tumbuhan berbunga. Last sekali. Ini adalah kita. Kita masuk alam animalia. So kita alam animalia ni sebenarnya kita boleh pecahkan haiwan ni kepada invertebrata, satu lagi vertebrata. Yang ni korang dah pernah belajar ke belum? Tengok, nampak tak? Ni semua multi-cell. Apakah yang dimasukkan sebagai invertebrata? What is the meaning by invertebrata? Tak ada tulang. Tak ada tulang belakang. Yes, very good. Belakang. Kalau awak tengok kan, invertebrata ni in English tau. Kalau awak nampak in stand for kat depan ni, ini merujuk kepada tidak. Vertebrata is vertebrae kat belakang ni. Kalau dia kata in kat depan, tidak bertulang belakang. Kalau vertebrata, maksudnya dia bertulang belakang. Dan satu lagi tengok, haiwan ni paling kompleks. Kenapa? Dia boleh bergerak. Antara alam-alam tu tadi yang boleh bergerak dengan jauh sekali adalah animalia. Dan dia kita ni boleh membiak secara seks. Tak adalah seks, mana ada kita patahkan kepala orang tumbuh yang baru kan. So ini, kalau alam animalia ni membiak secara seks. Dan satu lagi, semua haiwan adalah multi-cell. So far, jom marilah kita tengok kesimpulan. Kita ada berapa alam yang kita belajar hari ni? Berapa alam yang kita belajar? Ada berapa alam yang korang belajar? 6. 6, yes, very good. So, okay. Kalau saya kata yang paling primitif, mana satu yang paling primitif? Mana satu yang paling primitif? Archaebacteria. Archaebacteria. Okay, ini adalah yang paling primitif. Paling ke bawah, yang paling kompleks. Animalia. Yes, ini adalah paling kompleks. So, kesimpulan yang daripada kita dah belajar hari ini. Kejap nota saya, nota. Kejap Time saya nak belajar lah, nota saya lari dari saya. Okay, now bilangan sel Archaebacteria. Berapakah bilangan sel untuk Archaebacteria? Archaebacteria berapakah? Yes, ini adalah unicell. Sekejap unicell. Sekejap. Okay, ini adalah unicell. Kalau eubacteria? Eubacteria? Unicell. Yes, ini juga adalah unicell. Kalau fungi? Unicell dan multicell. Yes, very good. Unicell and multicell. Kalau plantae? Dia dah start kompleks. Yes, ini ada multicell sahaja. Kalau animalia? Multicell. Yes, ini adalah multicell. So, saya buat satu-satu tau. Kita tengok memula daripada segi bilangan sel. Okay, kalau Archaebacteria, dia ada dinding sel tak? Archaebacteria ni ada dinding sel tak? Jadi peptid. Ada. Jadi Ada. Dia ada. Awak ingat, Dudu ni persamaan. Dudu ni bakteria tau. Semua bakteria ada dinding sel. Tetapi Archaebacteria ni, dinding selnya tiada peptidoglikan. So, saya tulis dekat sini. Dinding sel tiada. Dinding sel tiada peptidoglikan. Kalau eubacteria, dia ada peptidoglikan. Senang kata Archaebacteria dengan eubacteria ni sebenarnya beza dia kat dinding sel je. Sebab tu yang saya cakap, dulu masa zaman saya belajar alam ada 5. Sekarang saintis dah tukar, dia tambah lagi 1. Alam ada 6. So alam yang paling atas tu dah bukan bakteria. Alam yang paling ringkas tu dah bukan bakteria. Alam yang paling ringkas adalah Archaebacteria. Okay, sebab dia kata
Kalaulah bakteria tu tak ada peptidoglikan, itu adalah paling primitif. Okay, yang ini. Archibacteria ni, ini tiada klorofil. Yang ini ada yang ada klorofil tapi tak semua. Ada bakteria. Ada macam mana nak cakap? Ada bakteria, sekejap ada bakteria yang ada klorofil. Okay. Now, protista ni, lupa pula. Protista ni macam amoeba, macam paramecium, ada dinding sel tak? Ada dinding sel tak? Ni dah start pening ni. Ya, protista saya pecahkan 2, 3 tau. Tadi protista, ada berapa jenis protista? Protista kita boleh pecahkan kepada berapa kumpulan? Yes, kita ada 3. Satu adalah protozoa. Satu adalah alga, satu lagi apa saya ingat lendir je. Apa? Kulapuk. Kulapuk lendir. Kulapuk lendir. Okay, so antara 3 ni, okay, yang ini protozoa tak ada dinding sel. So, protozoa tak ada dinding sel. Alga ada dinding sel. And then kulapuk pun ada dinding sel. Sebab dia adalah warna hijau, kulapuk lendir. Ada dinding sel. Okay, plantain ada dinding sel tak? Plant, tumbuhan ada dinding sel tak? Tumbuhan ada ni. Ada, tapi dinding sel ni diperbuat daripada apa? Kalau fungi kitin. Kalau bakteria peptidoglikan. Kalau tumbuhan? Dia start huruf S. Yes, selulosa. Kalau kita manusia ada dinding sel tak? Ui, tiada. Okay, now. Protista. Okay, so kita tengok last kali. Okay, kehadiran klorofil. Okay, kehadiran klorofil. Awak tengok kat sini. Kalau protozoa, yang ini tak ada klorofil. Kalau alga, dia ada. Kalau kulapuk lendir pun dia ada. Okay, ada protozoa yang punya klorofil. Semua alga punya klorofil. Okay, now. Yang ini protozoa ni, saya pecah macam ni tau. Protozoa ni ada yang tak ada. Ni dah start kompleks sikit. Now, plantain, ni senang je lah. Ni ada klorofil. Tumbuhan, tiada. Okay. Yang ini, awak tengok tiada nukleus. Bila dia tak ada membran, kita kata dia tak ada nukleus. So, saya tulis kat sini, ini tiada. Sini tiada. Sini ada. Sini ada. Sini ada. So, contoh, saya terus masuk sini lah, susah nak tulis ni. Okay, so contoh dia, contoh bakteria, kalau archibacteria adalah, saya nak sebut susah ni. Kalau saya salah, saya minta maaf. Helobacterium salinarum. Kalau Eubacteria lactobacillus. Okay, saya tanya awak. Kat mana korang boleh jumpa lactobacillus ni? Lactobacillus ni adalah bakteria yang baik. Yang selalu korang minum. Kat mana? Yakult. Air Vitagen. Yeah, Yakult ataupun air Vitagen. So lactobacillus ni sebenarnya bakteria ni, kalau awak nampak perkataan bacillus, bentuk dia macam ni. Kita kata macam sausage, macam rod. So dia bergantung kepada nama belakang dia apa. Kalau coccus, bentuk dia bulat-bulat. Kalau ada vibro, bentuk dia macam sperma. Dia ada ekor. So bakteria dia bergantung kepada bentuk. Okay, kemudian kita ada protista. Contoh protista is very simple. Kita ada paramecium, kita ada hydrilla. Okay. Now, fungi macam biasa tadi kita ada yeast yang saya susah nak sebut. Satu lagi adalah aggregus ni adalah cendawan. Sekejap saya punya hand ni dah nak habis bateri. Plantain adalah bougainvillea. Selain dia, bougainvillea ni nama kampung ni kita kenali dia sebagai apa? Pokok bunga kertas. Yeah, pokok bunga kertas. Kalau animalia ni
Elephant Maximus ni korang tahulah, ini adalah Elephas Maximus, ini adalah elephant. So, kesimpulannya hari ni kita belajar hanyalah mengenai alam. So, alam kita ada 6 alam. So, daripada alam, yang ni kita nak ajar, saya nak ajar ke depan. Nampak tak? Inilah biodiversity. Daripada alam, awak boleh pecahkan, okay, kita ada alam, kita boleh pecahkan kepada phylum. Lepas tu kita boleh pecahkan dia adalah, tengok kita boleh pecahkan kepada phylum, and then kita pecahkan kepada kelas, order, sampailah ke spesies. Okay, saya berhenti dulu takut sampai kat sini. Saya takut hari ni dah banyak sangat saya rasa. Pening tak? Pening tak? Korang okey lagi ke tak? KO. KO. So, saya tanya, kalau kita manusia, kita masuk alam yang mana satu? Animalia. Yes, kita masuk animalia. So, saya cerita yang ni je. Now, ini adalah yang kita panggil dia sebagai hierarki. So, dalam tajuk taksonomi, lagi sekali, taksonomi ni kita merujuk kepada melibatkan 3. Satu adalah pengkelasan, satu lagi pengecaman, satu lagi adalah penamaan. So hari ni kita cerita pasal pengkelasan. So pengkelasan yang kita belajar adalah daripada alam. Kingdom, bahasa Inggeris panggil adalah sebagai alam. So ini adalah alam. Apa ni? Tiba-tiba tak boleh ni. Takkan tak cukup lama. Kita cerita adalah alam. So alam kita ada 6 alam. Alam ni saya ambil satu alam je. Alam ni saya ambil satu. Alam yang saya ambil adalah alam animalia. Okay, dalam animalia, saya hide Dalam animalia, saya boleh pecahkan kepada filem. So maksudnya bawah alam ni ada filem. So filem ni, phylum ataupun bahasa Inggeris panggil phylum. Phylum ni kita boleh pecahkan kepada Porifera, Cnidaria, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda, Annelida, Nematoda, Platyhelminthes. Tetapi awak jangan risau tau, kita ada phylum bawah animalia, bawah alam animalia kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9 phylum. Di bawah 9 phylum ni, saya nak cerita adalah mengenai chordata sahaja. No. Kenapa saya cerita pasal chordata? Sebab chordata ni dia adalah merujuk kepada kita manusia. So macam kita, saya ambil kita tau. Kalau kita adalah alam kita adalah animalia. Phylum kita adalah chordata, bertulang belakang. So bertulang belakang kita boleh pecahkan. Ini yang korang belajar je tau, saya tak bagi lebih. Haiwan yang bertulang belakang kita boleh pecahkan kepada berapa kelas? Yang korang belajar je. Haiwan yang bertulang belakang kita boleh pecahkan kepada berapa kelas? Yang korang tahu je. Kita manusia, alam kita animalia. Lepas tu kita punya phylum, saya masukkan phylum kita chordata sebab dia bertulang belakang. Haiwan yang bertulang belakang kita boleh pecahkan kepada 5 kelas. So apakah yang korang ingat dulu? Reptiles, mamalia. Yay, very good. So saya ingat yang itu je. Yes. Kita ada ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Okey, yang ni tak payahlah dulu. Okey, now tu tak payah. Okey, now lamprey ni tak payah. Now, lepas tu kita kelas ini adalah kelas tau. Kelas untuk manusia, kelas kita adalah mamalia ataupun mammals in English. Lepas tu di bawah kelas kita pecahkan, kita masuk order yang mana? Kita masuk order primates. Okay, now order ni lain-lain tau. Kalau macam kucing, order kucing adalah carnivora. Kalau kita manusia, order kita adalah primates. Kenapa kita manusia termasuk primate? Sebab kita ada collarbones, kita ada bahu dan juga kita ada tangan. Ada ciri yang sama.
So, apakah haiwan yang ada ciri yang sama macam manusia? Kita ada bahu, dia ada tangan, dia boleh grip. Apakah contoh-contoh organisma yang ada macam ada tangan, struktur macam tangan macam kita? Monyet. Yes, very good. Monyet. Sebab tu kita dengan gajah bukan satu order. Kita dengan gajah bukan satu order sebab gajah tak ada tangan kan. Dia ada 4 kaki. Kalau kita ada 2 kaki dan sini kita ada tangan kan. So, yang sama order dengan kita, kita sama order dengan monyet. Gibbon ni apa bezanya? Gibbon, orang hutan, gorila, chimpanzee, manusia. So, kita ni semua, kita adalah dalam order yang sama. Kenapa kita dalam order yang sama? Sebab kita ada ciri yang sama dengan diorang, dengan mereka. Iaitu kita ada collarbones dan kita boleh ada tangan. Okey. Lepas tu kita pecahkan lagi. Dia dalam family Hominidae. Lepas tu pecah lagi, kita panggil dia genus dan akhir sekali adalah species. Now, saya nak ending sampai spesies je. Apakah ini masukkan sebagai spesies? Spesies adalah organisma yang boleh membiak. Contohnya saya buat macam ni. Boleh tak korang kahwin dengan monyet lepas tu dapat anak? Boleh tak? Tak. Tak. So senang kata, apakah itu spesies? Spesies adalah apabila kita ada betina dan jantan, kahwin boleh dapat anak, itu adalah spesies. Spesies adalah organisma yang sama yang boleh kalau kita biarkan boleh dapat anak. So sebab tu jangan percaya cerita-cerita pelik. Dia kata katakanlah kambing kahwin dengan monyet, dapat kepala dia macam monyet, kaki dia macam kambing. Tak ada. So basically korang nak kahwinkan susah. So dia mesti daripada spesies yang sama. Manusia dengan manusia, kalau dia boleh dapat anak, so itu kita kata adalah daripada spesies yang sama. So kesimpulan, ini adalah hierarki. So hierarki ni mula-mula dia adalah banyak. Lama-lama dia akan jadi lebih spesifik begini. So kalau macam manusia, saya ulang lagi sekali, kita manusia, nama kita adalah Homo sapiens. Ada S kat belakang. So kita semua adalah Homo sapien. So Homo sapien ni adalah, kita kata kita adalah daripada spesies yang sama. Apakah itu spesies? Spesies adalah organisma dapat membiak antara satu sama lain. Kalau dia kahwin boleh dapat anak. So kalau saya kata, kita dengan chimpanzee ni sama spesies tak? Kita dengan chimpanzee sama spesies tak? Tak. Kenapa kita tak sama spesies? Sebab kalau kahwin tak akan dapat anak. Ya, pandai pun. Sebab kita tak boleh membiak. So basically korang boleh faham tak? Bila korang dah faham konsep ni, korang tak terpedaya tengok cerita pasal Google kat internet. Dia kahwin dengan monyet boleh dapat kepala orang, kaki monyet tak? So basically benda tu adalah penipu je kalau korang baca. So basically nak dapat anak dia mesti kahwin dengan spesies yang sama. Okay? So itu yang kita panggil dia adalah sebagai spesies. Now, penamaan. Last sekali. Dalam tajuk taksonomi, penamaan kita pakai depan ni adalah genus, belakang adalah spesies. Nampak tak? Genus kita adalah Homo sapien. Spesies kita adalah sapien. So nama dia adalah Homo sapien. So penamaan berdasarkan genus dan juga spesies. So itu sahaja. Do you have any question? Ada soalan tak? Cikgu, saya tak tahu nak tanya apa cikgu. Kita belajar pasal apa ni sebenarnya hari ni? Okay, kita belajar pasal apa ni? Okay, ada satu pakcik ni kan? Okay, pakcik handsome ni mana tadi? Ada satu pakcik handsome tu kan? Okay, nah kita cerita pasal pakcik handsome ni kan? Okay. Pakcik handsome ni nama dia adalah Carolus Linus. Apa Carolus? Carolus Linus ni adalah bapa apa? Bapa dalam bidang apa? Bapa dalam bidang taksonomi. Very good. Dalam bidang taksonomi kita melibatkan berapa aspek? Dia ada 3 aspek dalam bidang taksonomi. Apakah itu? Saya punya ni hang tau. Laptop. Yes, kita ada pengkelasan. Lagi? Pengecaman. Satu lagi adalah penamaan. So very good. So dalam tajuk ni, hari ni kita cerita pasal taksonomi. Taksonomi dia cerita pasal pengkelasan, kita cerita pasal pengkelasan, kita cerita pasal pengecaman dan satu lagi adalah penamaan. Dalam pengelasan kita ada 6 alam.
Apakah alam yang kita dah belajar ni tadi? Apakah alam yang kita dah belajar ni tadi? Okay, Archibacteria, Eubacteria, Eubacteria, fungi, Lepista, fungi, plantae, animalia. plantae dan akhir sekali adalah planta. Banyaklah animalia. Korang dah makan ke belum? Korang dah makan belum? Okay, so saya nak ambil gambar ni kejap. Oh, ada yang dah keluar dah kejap Sabar. Korang ada 46. Sekejap. Sebab saya kena buat report. Sabar dulu Kalau saya buka kamera boleh? Boleh, lagi saya suka. Sekejap. Saya off recording dulu. Buka lah, siapa dah ni. Bukalah kamera, marilah. Stop recording. Wah, apa bagi saya kipas?